Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita dah masuk ke bahagian yang ke-6 iaitu kita nak belajar bagaimana kita nak mendarab dua matriks. Buku teks muka surat 50 dan standard pembelajaran 2.2.3. Okey, kalau awak masih ingat pada bahagian yang pertama saya beritahu untuk topik matriks ini ada 11 bahagian. Tetapi setelah saya kira-kira balik, dia ada 12 bahagian. Di mana bahagian ini saya pecahkan kepada dua bahagian kerana terlalu panjang. Okey, jadi kita terus. Kita masih lagi ingat jualan kipas pada bulan Mac di sini. Jadi kita tukarkan pada bentuk matriks sebelum ini. Dan katakan komisen untuk jualan setiap unit kipas berdiri, siling dan dinding ialah RM25, RM30 dan RM20. Bagaimanakah anda menghitung jumlah komisen yang diperoleh daripada jualan di kedai dan dalam talian? Okey, biasanya awak akan kira 16 darab 25, 18 darab 30 dan 11 darab 20 dan awak tambahkan ke semua sekali macam ini dan awak kira awak akan dapat 1160. Okey, sama juga untuk dalam talian 5 darab 25, 10 darab 30, 4 darab 20. Awak tambahkan semua, awak akan dapat 105. Tahukah anda bahawa jumlah komisen yang diperoleh boleh dikira dalam bentuk matriks? Sebenarnya, kita boleh kira ini dalam bentuk matriks. Okey, jadi kita tengok. Katakan komisen ini kita buat matriks lajur 25, 30 dan 20 mewakili komisen bagi setiap jenis kipas itu. Okey, jumlah komisen boleh dikira dengan mendarab matriks P iaitu matriks yang dalam jadual tadi dengan matriks K yang disusun dalam bentuk matriks lajur. Bagi kes ini matriks lajur lah sebab dia ada satu lajur sahaja. Okey, PK maksudnya P darab K. Matriks P didarabkan dengan matriks K iaitu ini matriks P didarabkan dengan matriks K. Di sini. Dan apabila kita darab 16 darab 25 tambahkan 18 darab 30 ditambahkan dengan 11 darab 20 macam ini. Okey, sama juga untuk dalam talian 5, 10, 4 ini kita darab 5 darab 25 ditambahkan dengan 10 darab 30 ditambahkan dengan 4 darab 20. Macam ini. Dan kita kira ini. Apabila kita kira di sini. Dapat 1160, 505. Sebiji sama macam jawapan yang kita kira sebelum ini. Jadi kita boleh darabkan dua matriks ini dengan menggunakan kaedah pendaraban matriks. Okey, jadi PK dikenali pendaraban matriks P dengan matriks K dan 1160, 505 ini ialah hasil darab dua matriks itu. Okey, next kita pergi kepada syarat. Syarat pendaraban matriks. Untuk mendarab matriks dia ada syarat dia. Okey, secara umumnya untuk mendarab dua matriks A dan B, bilangan lajur matriks A mesti sama dengan bilangan baris matriks B. Macam inilah. Katakan matriks A M darab N. Matriks B N darab P. Bilangan lajur dia mesti sama dengan bilangan baris. Bilangan lajur A iaitu N mesti sama dengan bilangan baris matriks B ni. N juga. Dia mesti sama nilai dia. Kalau 2, 2 lah. Tengok di sini. 3, 3 di sini. Sama kan? Okey. Mesti sama baru kita boleh mendarab dua matriks itu. Dan seterusnya. Bilangan baris matriks A dan bilangan lajur matriks B menjadi peringkat bagi hasil darab matriks itu AB. Okey, bilangan baris A dan bilangan lajur B merupakan peringkat bagi pendaraban matriks itu iaitu M darab P. M darab P. Kita tengok di sini. 2 darab 1 hasil dia, peringkat dia. Itu dia ya. Itu mesti ikut syarat. Syarat yang pertama, bilangan lajur A mesti sama dengan bilangan matriks bagi bilangan baris B. Baru kita boleh darab. Kalau tak sama, tak boleh darab.
Okey, jadi jika matriks A mempunyai peringkat M darab N dan matriks B mempunyai peringkat N darab P, maka pendaraban AB boleh dilakukan dan peringkat AB ialah M darab P. Yang inilah M darab P, peringkat di akhir sekali. Okey, kita terus kepada contoh 15. Diberi matriks C dan matriks D. Tentukan sama ada pendaraban CD dan DC boleh dilakukan atau tidak. Jika boleh, nyatakan peringkat hasil darab matriks itu. Jadi, kita tengok dia boleh darab tak C dengan D ni. Okay, kita tengok peringkat C ialah 2 darab 1. Peringkat D ialah 2 darab 2. Masih ingat yang ini? Bilangan lajur A mesti sama dengan B. Maksudnya bilangan lajur C mesti sama dengan baris D. Okay, C21, D2 darab 2. Tak sama. 1 dengan 2 tak sama. Jadi tak boleh darab. Jadi penerapan matriks CD tidak boleh dilakukan lah. Syarat dia mesti sama. Lajur bagi C mesti sama dengan baris bagi D. Okay, next DC. DC. D2 darab 2, C2 darab 1. Nampak sini? Sama. Sama. Lajur D sama dengan baris C. Jadi dia boleh dilaksanakan. Boleh dilakukan. Lajur matriks C sama dengan baris matriks D. Dan peringkat hasil akhir dia ialah 2 darab 1. Okey, itu contoh 15. Seterusnya kita pergi kepada contoh 16. Bagaimana kita mendarab dua matriks. Mendarab dua matriks diberi matriks A dan matriks B. Okey, hitung A darab B. Matriks A didarabkan dengan matriks B. Okey, penyelesaian dia. Kita darabkan baris dengan lajur. Macam kita buat commission tadi. Kita darab baris dengan lajur. Okey, kita susun dulu. B di hadapan, A di hadapan dan B di belakang. Sebab A, B. A di hadapan dan B di belakang. Okey, next seterusnya kita darabkan baris dengan lajur. Baris dengan lajur. Baris dengan baris tak boleh. Baris dengan lajur. Okey, cara mendarab dia ialah 2 didarabkan dengan 6. 3 didarabkan dengan negatif 2. Dan kita tambah hasil darab kedua-dua itu. Macam ini. 2 darab 6 ditambahkan dengan 3 darab negatif 2. Dan ini apabila kita dah tahu ni, dan kita kira lah. Kita kira, kita dapat 6 dan kedudukannya ialah pada baris yang pertama dan lajur pertama. Okey, sebab apa dia berada pada baris pertama, lajur pertama? Okey, katakan 2 ini mewakili A11, position dia. 3 ini A12, 6 ini B11, negatif 2 ini B21. Okey, apabila kita darabkan dia, apabila kita darabkan baris dan lajur ini, okey, A11 didarabkan dengan B11. Dan peringkat dia, nampak peringkat dia di sini? 1, yang warna pink ini, 1, 1. Maksudnya baris 1, lajur 1. Dan sini pula, tengok. Ini sama, kita boleh darab dan kita tengok peringkat dia. 1, 1. Jadi dia berada pada kedudukan 1, 1. Dia berada pada kedudukan 1, 1. Iaitu kedudukan unsur pada baris yang pertama, lajur yang pertama. Sebab itu dia berada pada position sini, 1, 1 ini. Okey, baru siap 1. Kita ada 3 lagi. Okey, seterusnya kita buat yang ini pula. Macam mana? Okay, kita darabkan dengan baris ini dan lajur negatif 7, 1 ini. Sama, terdarab 2 darab negatif 7, 3 darab 1. Dan kita tambahkan ia. Kita tambahkan dia, kita dapat nilai dia negatif 11. Unsurnya pada baris yang pertama, lajur kedua. Okey, next. Kita dah selesai baris ini dengan setiap lajur. Kita pergi kepada baris yang kedua pula. Kita pergi kepada baris yang kedua pula. Iaitu 1, 5 didarabkan dengan 6, negatif 2. Apabila dah habis baris yang pertama dengan setiap lajur ini, kita pergi kepada baris kedua. Kita darab pula dengan setiap lajur yang lain. Okey, 1, 5 didarabkan dengan 6, negatif 2. Maksudnya 1 darab 6, 5 darab
negatif 2 dan kita tambahkan hasil dia. Dan kita kira kita dapat negatif 4. Unsur pada baris kedua lajur pertama. Dan akhir sekali yang ini 15 didarabkan dengan negatif 7. 1 kita kira. Dan kita dapat negatif 2 unsur pada baris kedua lajur yang kedua. Jadi kita dah selesai mendarab dua matriks. Okey, yang ini step by step sebenarnya. Ini step by step. Di mana kita boleh buat sekaligus pendaraban matriks itu. Macam ini. Di mana kita buat 2, 3, 6, negatif 2 macam ini. 1 kita isi sini. Lepas tu 2, 3, negatif 7, 1 kita isi sini. 1, 5, 6, negatif 2 yang ini. 1 darab 7 tambah 5 darab 1 yang ini. Dan kita kira, kita pun boleh kira sekaligus. Kita kira yang ni 1 dapat 6. Kira yang ni dapat negatif 11. Kira yang ni dapat negatif 4. Kira yang ini dapat negatif 2. Jadi, yang ini adalah step by step supaya awak lebih jelas macam mana kita nak mendarab dia. Yang ini adalah straightforward saja. Okey. Jadi, untuk bahagian ke-6 itu sahaja. Kita pergi kepada bahagian yang ke-7, sambungan daripada bahagian ke-6 iaitu contoh 17 hingga 19. Okey, untuk bahagian ke-7 dia berada di sini. Okey, di sini. Jangan lupa untuk tekan dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Sekian dulu. Terima kasih.